panjangnya 1 bulan. Yaumun ka jumu'atin, hari ketiga panjangnya 1 minggu. Wasairi ayyam ka ayyamikum, dan hari-hari berikutnya hari-hari yang sama dengan hari-hari kamu. Jadi sahabat pun bertanya, pada hari yang mana panjangnya 1 tahun, adakah boleh kami sembahyang 5 waktu saja? 1 tahun tu sembahyang 5 waktu je. Sebab di hari pertama kira panjangnya 1 tahun. Kata sahabat Nabi, kata Nabi SAW, la, bukan, tak boleh macam tu. Uqduru lahu qadrah, kamu ikutlah ataupun kiralah dengan kiraan kamu. Jadi kita pakai waktu UTC 24 jam. Jadi bila UTC kita tahu siangnya masa mana, malamnya masa mana. Kerana 1 tahun itu straight dia jadi siang selama 1 tahun. Jadi subuh tuan-tuan selama 1 tahun dalam keadaan matahari atas kepala. Akan berlakulah zaman itu, berlaku suasana itu. Jadi Dajjal perintah ni hari pertama 12 bulan. Betul tuan-tuan, hari pertama 12 bulan, campur hari kedua 1 bulan, campur 1 jadi 13 bulan. Lepas tu dia ada 1 minggu. Hari ketiga bersamaan 1 minggu panjang ni. Dan kita ada 37 hari lagi. Jadi sekarang ni 37 hari itu kita ada 5 minggu. Campur lagi yang seminggu yang hari ketiga tu, dia ada 6 minggu. Jadi campur 1 bulan 4 minggu, 14 bulan 2 minggu. Dajjal akan perintah 14 bulan 2 minggu. Dajjal akan perintah, tuan-tuan. Jadi ulama-ulama yang terkini, ulama-ulama yang mengkaji yang terkini, dia kata, dia buat kiraan sama ada tepat ke tak tepat ke, tapi sangat menariklah kiraan itu. Kata dia, kita jadikan dimensi. Hari pertama dimensinya 1000 tahun. Jadi 1000 tahun. Hari kedua dimensinya 30 hari, tuan-tuan. Jadi 30 hari. 1 bulan tu 30 hari, 300 hari campur 300. Dia jadi 1300. Hari ketiga 70 hari, 70 tahun dimensinya. Jadi 1370 tahun. Hari keempat, kelima, keenam sehinggalah ke 40 hari, itu diletak 1407. 37 hari itu baki, kita jadikan 37 tahun. Semuanya 1407. 1407. Jadi 1407 ni bersamaan dengan 1986. 1407 Hijrah. Kita dapat hijrah kat situ. Bersamaan dengan 1986. Jadi daripada hadis tempoh Dajjal memerintah, Nabi kita kata, uqduru lahu qadrah, kiralah dengan hitungan kamu. Walaupun Nabi sebut kira itu tentang sembahyang tadi, tapi ulama yang terkini ada kata bahawa uqduru lahu qadrah itu kira dengan kiraan kamu, kira semua. Dia pun jadikan dimensi 1000 tahun, 300 tahun, 70 tahun, 37 tahun, campur semua 1407 tahun Hijrah, bersamaan 1986. Jadi Mahdi lahir pada tahun 1986. Tak confirm tuan-tuan, itu pandangan ulama-ulama. Perkara yang kita bincang ni perkara yang melibatkan perkara kiamat. Jadi perkara yang akan datang berlaku, kita tak boleh confirmkan ikut suka hati kita. Pasti berlaku, confirm berlaku, tak boleh macam tu. Jadi kita hanya kira bahawa Nabi kita sebut macam ni, agaknya begini. Agaknya, bila sebut agaknya, mungkin berlaku kesilapan ataupun mungkin betul. Tak boleh kita kata confirm hari ini Mahdi dilahirkan. Jadi kalau sekiranya Mahdi 1986 tu tak dilahirkan lagi, kalau mengikut kiraan komet itu adalah komet Halley, mereka kalau komet lain 75 tahun. Jadi 1986 campur dengan apa je kata itu, saya macam ni pelik. 1986 campur 75 tahun. Jadi dia akan datang 2061.
Kalau salah kiraan kita 1986 tu Mahdi tak lahir, katakan. Kita andaikan lahir, tak lahir. Campur 75 tahun lagi akan datang punya Komet Halley. Jadi 2061. Lebih kurangnya kita lebih, nak katakan kita ni selamat sikit lah. Selamat daripada Dajjal. Tuan-tuan, bila Mahdi datang, Dajjal akan datang. Itulah dia punya cara untuk kita mengenali. Bila Mahdi datang, tak lama selepas itu Dajjal akan datang. Jadi kalau 2061, kalau saya sekarang umur 50 tahun, insya-Allah tak sempat lah. Tapi kita susah hati sebab apa? Sebab anak cucu kita akan sempat, cucu kita akan sempat, cicit kita akan sempat. Dan mana ketika itu, sekarang ni pun dah suasana kita ni sekarang ni tuan-tuan, di negara kita sendiri berbalah masalah atlet Bani Israel nak masuk 2 orang. Tuan-tuan, kerajaan tak beri visa. Orang Islam kita yang menentang kerajaan pun suka kerajaan buat macam tu. Sebab apa? Kita kena ada pegangan kita kena ada prinsip kita. Yahudi tak boleh masuk. Kalau Yahudi tak boleh masuk. Walaupun Yahudi sekarang ni masuk ke Malaysia, tapi menggunakan pasport England contohnya. Dia pakai pasport lain. Itu tak nak cakap lah, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di KLIA tu tengok, masuk tak orang Bani Israel kat situ? Nampaknya ada, tapi pasportnya pasport England, tuan-tuan. Itu saya ceritalah. Jadi sekarang ni pun Yahudi nak masuk batang tubuh dia ke Malaysia dengan pakai nama Yahudi tu, Israel tu, tuan-tuan. Kita tak boleh, itu cara rasmi kita tak pernah masuk. Persoalan kita masuk secara lain tu soalan lain. Jadi ada orang yang sokong. Soalannya ada orang sokong. Kenapa tak beri? Ada orang sokong. Bila ada orang sokong, tuan-tuan, orang kita kena tengok siapa dia. Siapa dia menyokong tu. Dan orang lain pun ada sokong juga. Macam tu. Itu masalah. Sebagaimana yang berlaku kepada kita juga, mungkin ada hal yang lain, bukan yang masalah Yahudi ini saja. G25 yang menyuruh supaya ditarik undang-undang ataupun dalam syariat itu khalwat. Yang dalam G25 ni orang-orang besar, orang Islam belaka, tapi dia punya peresmian dirasmikan oleh Lee Guang Ketua Menteri Pulau Pinang yang rasmikan. Rupanya G25 berada di bawah NGO, di bawah DAP. Bawah DAP, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan ni, dalam Islam kita ada yang sampai jadi bila orang sebut DAP marah terus. Itu kerja DAP. Ingatlah baik-baik, tuan-tuan. Jagalah baik-baik. Ingatlah, nanti kita tengok depan nampak elok, sebenarnya belakang tu dia ada sesuatu yang tak bagus. Untuk macam pergi mengai lah. Saya pergi mengai 2-3 hari, 2-3 minggu, 2-3 bulan lepas. Bukan pergilah ikut sahabat dia, tengok macam tu ya, tuan-tuan. Lawa tempat dia, tuan-tuan, lawa. Nampak macam pintu gerbang. Rupanya belakang tu buruk je, tuan-tuan. Playbook je. Dia nampak depan dia lawa. Belakang, tuan-tuan. Nak bantu Islam lah, alhamdulillah, tuan-tuan. Kadang-kadang kena tengok juga lah. Jadi kita kat mana tadi, tuan-tuan? Kat mana tadi? Maklumat tambahan je, dia mula kita lupa dah. Itu yang kedua tadi tu, tentang umur Mahdi tadi tu. 1986, kita andaikan kalau salah dia akan jadi 2061 akan datang. Tetapi kalau kita kira umur umat Islam, ini menarik juga. Ada orang kata salah lah, ni lah, itulah, tuan-tuan. Tapi pandangan daripada siapa? Daripada Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dinakalkan Syekh Jalaluddin As-Suyuti menakalkan kalimah Ibnu Hajar Al-Haythami, dan juga tuan-tuan beberapa lagi mengatakan bahawa umur umat Islam ni jumlahnya 1500 tahun semua sekali. Daripada start zaman Nabi dulu sampailah ke zaman kita dan akan datang, umur umat Islam 1500 tahun. Jadi kita telah mendahului, kita telah habis
1500 tahun tolak 1437. 1437 tu tahun hijrah lah tu, tahun kita. Jadi bakinya 63 tahun. Kita punya umur umat Islam ni ada dalam hadis Nabi, tapi taklah Nabi sebut direct 1500 tahun. Cuma berdasarkan sekarang ni Nabi Isa diangkat ke langit 600 tahun sebelum 1437. Jadi umur Nabi Isa lebih kurang sekarang ni tuan-tuan 1437 tahun campur dengan lebih kurang 550 tahun lah, lebih kurang. Umurnya 1987 tahun. Maknanya 2000 tahun umur Sayyidina Aisyah di langit sana. Fatrah atau masa Kristian seketika zaman Nabi Aisyah lebih kurang 600 tahun lebih kurang. Kita kata tadi 550, lebih kurang 600 tahun lah. Jadi sehingga sekarang umurnya berapa? 2000 tahun lebih kurang. Umat Kristian itu sekarang umurnya 2000 tahun kalau kira zaman kita sekali. Umat zaman Bani Israel, umat Yahudi 2500 tahun ke depan sana, ke belakang sana tuan-tuan. Jadi dia 2500 tahun sebelum kita. Begitulah kiraannya. Jadi yang kita kira tadi baki kita 63 tahun. Kalau nak kira baki 63 tahun, 1986 adalah masa terbaik mengatakan bahawa Mahdi itu dilahirkan. Kalau 2061 dia telah melepasi 63 tahun. Nak buktikan bahawa kita kata kita lebih pegang pandangan betul ke tidak, itu puji Tuhan, bahawa Mahdi lahir pada 1986 bersesuaian dengan jangka masa tempoh umat Islam hanya baki 63 tahun lagi. 63 tahun tu pula kena tolak lagi 13 tahun. Jadi baki 50 tahun sebenarnya umat Islam. Kalau anak kita hari satu hari, anak umurnya dia tak sempat jadi tua, dia hanya dapat umur 50 tahun satu hari, kiamat datang. Sebab apa tolak 13 tahun? Kerana takwim kita tak masuk. Nabi kita diutuskan jadi Nabi ketika umur 40 tahun, hingga akhir hari Nabi berada di kota suci Mekah selama 13 tahun. Tolak 13 tahun di situ. Jadi baki umur umat Islam 50 tahun lagi. Mahdi perjuangan dia selama 40 tahun. Keseluruhan perjuangan Mahdi 40 tahun. Jadi kalau kita kira umur Mahdi 2015 tolak 1986, umurnya sekarang 29 tahun. 11 tahun lagi dia akan keluar. Jadi tepatlah kata bahawa perjuangan Mahdi itu 40 tahun. Bakinya 50 tahun, tolak 10 tahun. Mahdi itu nak tunggu dia dizahirkan. Bakinya 50 tahun lagi, 40 tahun lagi selepas Mahdi dizahirkan. Tuan-tuan, nampaknya tepat, tapi tak boleh nak kata confirm berlaku, tak boleh. Kita masih lagi di peringkat pandangan yang kemungkinan terdedah pada silap dan salah. Itu banyak kali saya sebut, jangan confirmkan tuan-tuan, jangan confirmkan. Sebab ramai orang telah pasti confirm berlaku, tak berlaku. Sebagaimana yang kita dah syok dah, bila King Abdullah mati, confirm kali ini 3 anak raja akan berperang, tapi tak berperang. Kita ingat ke confirm dah? Tak berlaku lagi. Tuan-tuan, berlaku peperangan itu tanda ketiga kita yang kita bincang hari ini. Tanda ketiga. Jadi tuan-tuan, berdasarkan pandangan-pandangan tadi 1986 itu, ramai juga ulama yang mengkaji lah. Ulama tak mengkaji, dia kata ni karut lah, kiraan tak betul lah, ni lah. Itu soal dia lah tuan-tuan. Kalau dia baca buku hadis Nabi yang menceritakan tentang peperangan-peperangan yang dirajuk oleh Imam Mahdi, taraf hadisnya macam mana, hadisnya sahih ke, ada hadisnya tuan-tuan yang memang tak boleh nak tolak. Peperangan-peperangan, 7 peperangan semua yang dilalui oleh Imam Mahdi. Banyak hadis Nabi cerita detail satu tentang apa yang akan berlaku ketika Mahdi dilahirkan atau ketika Mahdi dizahirkan. Itu tanda yang kedua tuan-tuan. Tanda yang pertama, kita tak tahulah sama ada Muhammad Zubair yang mengaku jadi Mahdi ini, adakah dia dilahirkan 6 tahun sebelum dilahirkan berlaku gerhana bulan, gerhana matahari, ataupun pada masa Muhammad Zubair ini lahir
bahawa berlakunya atau keluarnya komet Halley. Berlaku tak ada tak malam tu masa dia lahir, tuan-tuan. Itu kita punya kayu ukur kita. Kalau kamu lahir malam tu ada komet Halley atau ada bintang yang besar, maka kamu mungkin boleh diterima sebagai Imam Mahdi. Tapi ada tanda lain lagi, tak lepas lagi, banyak lagi syarat-syaratnya. Kalau tengok muka Imam Mahdi Muhammad Zubair ni, tuan-tuan, bukan nak hina orang, tidaklah. Sebab itu semua makhluk Allah cipta memang tak layak. Tak layak, tuan-tuan. Mukanya 100% Melayu Jawa. Minta maaf lah ya, kalau orang Jawa ada sini 100%, tuan-tuan, Melayu Jawa. Allah Rabbi, tuan-tuan. Kalau saya nak kata ni, minta maaf lah, memang tak lawa sungguh. Banding dengan kriteria yang disebut oleh hadis Nabi tu, hidungnya mancung Mahdi ni, dahinya luas sedikit, tuan-tuan. Lepas itu keningnya lebar, muka dia tinggi tidak, rendah tidak, tuan-tuan. Jadi perut dia buncit sedikit seperti Bani Israel. Kalau dia bercakap gagap sikit, dia gosok paha kiri dia. Banyak syarat-syarat Mahdi ni yang disebut oleh Nabi SAW, yang semuanya tak ada pada Muhammad Zubair ini. Semuanya tak ada pada Muhammad Zubair. Wajah dia tu, tuan-tuan, langsung tidak menggambarkan bangsa Arab pun. Langsung tak menggambarkan bangsa Arab pun, tuan-tuan. Kita kan kenal bangsa Arab macam mana. Tengok muka tuan-tuan, Arab ke Melayu? Lu tengok, ni aku ni macam Arab ni, kata tuan-tuan. Kita tengok, kau ni mimpi siang hari. Tengok macam Arab, tuan-tuan. Hidung pun, tuan-tuan, tak berapa ada. Pegang-pegang, tak ada tulang. Hidung contohnya, tuan-tuan. Nak mengaku Imam Mahdi macam mana? Bukan nak hina dari segi struktur badan dia Allah cipta begitu, bukan tu, tuan-tuan. Tapi orang kata apa? Kalau kain sejengkal itu, lautan dalam jangan diduga. Tuan-tuan, jangan begitu, tuan-tuan. Nampak kita tak berapa banyak kelengkapan-kelengkapan kita, nak buat benda lebih sangat. Tak patutlah buat macam tu, tuan-tuan. Itu dari segi rupa paras dia tu. Keturunan tak masuk lagi, itu keturunan Fatimah daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Kita dah tengoklah keturunan. Dia pun kena cerita keturunan dia. Keturunan kau ni nombor berapa, daripada keturunan mana. Kalau Sayyidina Husin, bukan, dia datang keturunan Hasan radhiyallahu anhu. Sebab Husin kan dia ada masalah perkahwinan kerana dibunuh. Maka Hasan meneruskan keturunan Rasulullah SAW. Jadi daripada situ dia kena beritahulah nama dia siapa, bin apa, bin apa, bin apa, bin apa, bin apa, bin, sampai Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan sampai Sayyidina Ali dan Rasulullah SAW. Yang ni pun kita akan bertemu dengan Syiah juga. Kita akan bertemu dengan Syiah. Yang ni yang menjadi kelabu asap lagi ni bila Syiah masuk. Bila Syiah masuk lagi lah masalah ni, tuan-tuan. Jadi kita pun tak kerti nak bezakan mana satu. Jadi Muhammad Zubair ni, dia kalau mengaku Mahdi, dia akan jadi musuh Syiah. Sebab Syiah tak suka orang mengaku Mahdi, kerana dia memang klaim bahawa Mahdi itu datang daripada dia. Imam yang ke-12 datang daripada dia. Dia wajib datang daripada dia, tuan-tuan. Orang lain tak boleh. Itu Syiah. Nanti Muhammad Zubair ni kena buru oleh orang Syiah. Macam tu, tuan-tuan. Bahaya tu keadaan dia, Muhammad Zubair. Tuan-tuan tengoklah muka dia macam mana. Itu yang kedua, tuan-tuan. Kedua, kita dah sampai 7 suku ni, 45 minit. Dah 45 minit rasanya, tuan-tuan. Jadi yang ketiga, tanda yang ketiga. Tanda ini bukan senang-senang nak buat, sebab dia tak boleh buat. Sebab tanda dia tanda peperangan. Tanda yang pertama, gerhana. Boleh lah, saya memang lahir pada malam gerhana, boleh cakap. Datuk 1986, saya memang lahir 1986. Tu pun boleh tengok IC dia. Tengok bila lahir 1986, dekat-dekat lah. Kata saya lahir 1979, dekat-dekat tu. 79, 86 dekat ke? Betul-betul. Peperangan yang pertama, Mahdi bila nak isytiharkan diri dia mesti ada seorang lelaki. Nama dia, nama apa tadi? Nama apa seorang lelaki lagi yang perlu ada bila Mahdi nak zahirkan diri? Siapa yang perlu ada?
Dah lupa dah nota lama tuan-tuan. Pemuda Bani Tamim. Nama dia apa? Oh, tak ingat dah tuan-tuan. Tuan-tuan, nama tuan-tuan pun tak ingat. Ini kan pula nama pemuda Bani Tamim. Maksud nombor telefon tuan-tuan sendiri pun kadang-kadang tak ingat. Berapa nombor telefon tu Haji? Allah, tak ingat pula. Ustaz telefon saya lah 019 tu ingat tu. Oh, dia pun tak ingat yang dia ingat nombor telefon. Allah Akbar. Orang cerita 3 tanda orang yang dijangkiti penyakit tua. Maknanya dia dijangkiti penyakit lupa. Nombor 1, dia sentiasa lupa. Nombor 2, 3, saya dah lupa dah. Macam tu. Kita sentiasa lupa tuan-tuan. Macam tu. Jadi kalau dia kata macam tu tuan-tuan, dia kena ada satu lagi yang boleh kita tengok. Tanda ini memang tak boleh direka-reka, tak boleh dibuat. Kalau dia nak buat peperangan, berlakon peperangan, dia kena share dengan IS. Sebab IS banyak kelengkapan, baru boleh buat tuan-tuan. Kan ni berlaku tak? Mana pergi Tamim, Bani Tamim ini, atau Syu'aib bin Salih At-Tamimi, mana pergi? Kalau tuan-tuan pergi sempat jumpa dengan Syekh Nuruddin Banjari, tuan-tuan minta dia satu buku, ada ke tidak tak tahulah. Buku kecil saja cerita tentang Syu'aib bin Salih At-Tamimi. Syekh Nuruddin tulis masa di belajar di Mesir dulu. Dia pergi Mesir, dia mengajar budak Melayu. Masa tu kebetulan bertemu dengan Arqam yang mengatakan bahawa Abu Ya Asy'ari At-Tamimi, dia mengaku dia pemuda Bani Tamim. Jadi Syekh Nuruddin tulis buku, banyak hadis-hadis yang telah dinakalkan daripada kitab-kitab besar masuk dalam kitab kecil itu tuan-tuan. Buku kecilnya kita tak siapa dia Syu'aib bin Salih At-Tamimi. Ada satu saja hadis yang agak-agak terbalik dia punya nama, Salih